السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصل على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل يا ربي روحا لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sudah mendengar tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kita rahmat, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Keseluruhnya memberi kita nikmat kesihatan walaupun kita berada dalam ujian-ujian, khususnya ujian COVID dan ujian berbagai-bagai lagi. Namun Allah SWT masih memberi kita kekuatan untuk terus kita beramal ibadah dengan sempurna dan terusnya dapat kita menjalankan aktiviti harian walaupun dalam keadaan sedikit diuji oleh Allah Ta'ala, namun dengan memberkatkan nikmat iman dan Islam, insya-Allah saya yakin kita semua mampu untuk menghadapi ujian ini dengan penuh keredaan dan kesabaran, insya-Allah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT, malam ini insya-Allah ya, kita akan memulakan kembali pengajian Tafsir Nurul Ihsan kita yang kita tangguh beberapa lama secara live ya. Jadi terbiasa insya-Allah kita gunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan masih jilid pertama. Malam ini muka surat 75, di mana kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-230. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها, maka jika ditolak akan ia, akan isteri oleh suami, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal bagi suaminya, min ba'du, kemudian daripada yang demikian itu, iaitu kemudian daripada ditolak dengan tolak yang 3. Sama ada tolak 3 ini secara sekaligus, aku tolak atau aku ceraikan dia kau dengan tolak 3, ataupun beberapa kali sehingga cukup 3 kali. Umpamanya pertama dia tolak dengan tolak 1, kemudian ketika masih dalam iddah rojaiyah dia tambah lagi tolak 1 jadi 2, kemudian masih dalam iddah dia tambah lagi 1 jadi 3 tolak. Jadi tidak kiralah dalam keadaan bagaimana pun, sama ada dia tolak secara sekaligus dengan tolak 3 ataupun ditolak akan perempuan tadi oleh suaminya dengan tolak 3 secara beransur-ansur, maka bila mana dah cukup 3 kali tolak, maka terjatuhlah bagi tolak yang bain. Bain kubra, ya. Bain ni ada 2, tuan-tuan. Pertama dipanggil bain kubra, ya, ataupun tolak bain bainunah kubra. Yang kedua tolak bain bainunah sughra. Tolak bain bainunah sughra ni dia berlaku bila mana suami menolak isteri dengan tolak 1 atau tolak 2, sedangkan isteri itu belum disentuh, belum dijima', ya, semenjak dia angkat nikah tu tak pernah sentuh, maka dia tolak dengan tolak 1 atau boleh tolak dengan tolak 2, maka automatik jadi tolaknya tolak bain, tidak boleh dirujuk. Begitu juga kalau dia tolak 1 dan 2, tetapi setelah dijima', didukhul, namun di dalam iddah ruj'iyah ketika iddahnya itu dia tidak rujuk sehingga habis tempoh iddahnya. Bila habis tempoh iddah tolak 1, tolak 2, maka dia juga akan menjadi tolak bain, yakni bain sughra. Bain sughra ini tidak boleh dirujuk, namun boleh diangkat nikah semula sekiranya kedua-duanya bersetuju untuk kembali menjadi suami isteri. Adapun tolak bain kubra, iaitu tolak 3 tadi, ya, di mana suami menolak isterinya dengan tolak 3, terjatuhlah ia sebagai tolak bain kubra. Dia bukan hanya tidak boleh rujuk, bahkan tidak boleh diangkat nikah semula kecuali dengan ada 5 syarat. Kita akan bincangkan nanti, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika mentolak ia suami akan perempuan, akan isterinya, maka tiada halal bagi suaminya daripada kemudian yang demikian itu, yakni kemudian daripada mentolak isteri dengan tolak 3, tak halal sampai bila ghayah, hinggalah nikah ia isteri akan suami yang lain dan diwati ia akan dia.
fa in talaqaha, maka jika ditolak ia perempuan tadi oleh suami yang lain akan dia, yakni suami yang dipanggil muhallil, ya, suami yang kedua tu, dan lepas iddahnya, fala junaha alaihima, maka tiada mengapa atas keduanya, ya, suami yang pertama dan isteri, tidak mengapa, yakni boleh, ayyataraja'a, bahawa kembali rujuk, yakni kembali akad nikah, ya, dengan akad nikah yang baru. Syarat tahlil, kata pengarang, 5. Mana 5 perkara yang menjadi syarat untuk tahlil, yakni untuk suami yang pertama akad semula, ya, nikahnya dengan isteri yang telah ditolak itu. Pertama, lepas iddah suami yang awal. Syarat pertama, setelah suami yang pertama tu tolak isteri dia, tunggu sampai habis iddah, ya. Lagi tak habis iddah, tak boleh rujuk, kena tunggu habis iddah dia. Kemudian setelah habis iddah, angkat suami yang kedua, cari tok lelaki baru. Ya, setelah angkat nikah, iddah suami pertama selesai, isteri ni pun cari tok lelaki baru. Ini orang panggil sini sebagai mahallil. Kalau istilah orang tua tu dia panggil Cina buta. Ya, Cina buta ni banyak perbahasan ulama. Ya, ada kalanya sah, ada kalanya tak sah, tengok kepada keadaan dia. Kalau dia jadi Cina buta tu diletak dalam syarat akad, semasa akad nikah tu diletak syarat, ya, lepas nikah ni cerai, maka akad nikah tu tak sah. Bahkan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melaknat muhallil dan muhallilah. Ya. Kedua tu kena laknat. Tak sah nikahnya. Tetapi kalau tidak diletak dalam syarat, cuma dia bincang di luar aja. Tak letak dalam syarat pun, dalam syarat ketika akad tu, maka akad tu sah. Ya. Tapi makruh, punya makruh. Ya. Begitu juga saya kiranya suami yang kedua ni, dia angkat nikah tadi, dia tak letak syarat pun, tapi dalam hati dia ada niat nak bantu kawan dia. Aku ni lepas selesai nikah dengan isteri kawan aku yang ditolak ni, setelah aku bersama dengan dia, aku nak cerai dia supaya kawan aku boleh rujuk balik dengan isteri dia. Nikahnya sah, tapi makruh niat begitu, ya. Kerana menghilangkan matlamat nikah. Matlamat nikah tu ada sebabnya, ya, untuk kita mendirikan tujuan yang tertentu daripada pernikahan tu. Tiba-tiba dipersiakan begitu, ya, ditolak kan. Maka hukumnya makruh. Jadi 2 syarat, ada lagi 3 lah. Syarat pertama tadi, setelah suami yang pertama cerai isteri dia, habis iddahnya. Bila dah habis iddahnya, suami isteri itu berkahwin dengan suami yang baru, ya. Dengan syarat tadi lah, dengan akad nikah yang sah. Jangan akad nikah yang tak sah. Akad nikah yang tak sah macam mana? Yang diletak dalam syarat, dalam akad syarat untuk diceraikan setelah dinikahkan tu. Itu tak sah nikah begitu. Ya. Jadi dia mestilah nikah dengan suami yang baru dengan akad nikah yang sah, ya. Kemudian setelah dia nikah dengan suami yang kedua yang baru ni, asabahu jima'nya, ada campur Arab dengan Melayu gitu, ya. Asabahu jima'nya, berlakulah jima', ya, wati.
perhubungan suami isteri antara suami baru dengan isteri yang dicerai tadi, ya. Limiti syarat dia. Dia kalau nikah saja, lepas tu tak sentuh, cerai, tak jadi, tak sah. Bukan tak sah, tak boleh nak rujuk lah suami pertama tu. Sebab syarat dia mesti wati. Wati, ya, syarat dia tak mesti keluar air mani, ya. Tak maaf lah, dalam bab fiqh ni kita terpaksa serang. Dia tak mesti keluar air mani di sisi jumhur, di sisi mazhab Syafi'i. Asalkan dia wati, bertemu 2 khatan, cukuplah syaratnya, walaupun tak keluar air mani, ya. Dia tak sama dengan pendapat mazhab lain, ya. Pendapat lain dengan mengatakan mesti keluar air mani. Baik, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri, ya, dan Auza'i, jima' ni sah kalau dilakukan pada waktu yang dilarang sekalipun. Lepas ada nikah dengan suami yang baru tu, suami ni tak belajar hukum fiqh, dia meradah je, ya. Orang dalam lampu merah apa dia langgar aja. Maka sah makna cukup syarat, walaupun dia jimat dalam keadaan terlarang begitu. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh dapat syarat ketiga, iaitu telah berlaku jimat antara suami yang kedua dengan isteri, ya. Namun pada mazhab Imam Malik dan Imam Hanbali, jima' mesti berlaku pada waktu yang dibenarkan. Maknanya, kalau suami itu wati atau jima' isteri dia sekalipun, namun kalau diwati dalam keadaan yang tak dibenarkan, ketika dia haid, nifas, ya, maka wati itu tidak dikira. Maknanya kalau dia cerai lepas tu, suami pertama masih tidak boleh rujuk, tak boleh akad nikah dengan isteri dia. Sebab wati tadi tidak dikira dalam mazhab Malik dan mazhab Hanbali, ya. Adapun mazhab kita Syafi'i, begitu juga mazhab Abu Hanafi, ya, dan juga mazhab Sufyan Thawri dan Auza'i, boleh, ya, terpakai wati tadi walaupun diwati dalam keadaan terlarang, ya. Kemudian suami yang kedua ni, pada mazhab kita Syafi'i tidak disyaratkan suami itu mesti dewasa, baligh, berakal. Maknanya kalau suami itu belum balik tapi dah besar lah, dekat-dekat nak balik dia, ataupun orang tua dia nak pencing dah, boleh juga jadi mahalil ni, ya. Makna sah lah dia kahwin dengan orang tua untuk ambil syarat nak rujuk balik tu, ya. Adapun di sisi mazhab Maliki, mahalil ni dia mesti balik, kanak-kanak tidak boleh, ya. Untuk suami yang kedua yang nak kahwin dengan isteri yang dicerai ni, untuk menjadi syarat agar suami pertama boleh rujuk setelah dicerai, suami yang kedua itu mesti balik dalam mazhab Maliki, ya. Adapun dalam mazhab Hanbali pula, dia mesti 12 tahun ke atas suami ni. Suami umurnya 12 tahun ke atas. Kalau bawah pada tu, tidak dikira. Nikahnya sah tapi tak cukup syarat untuk menjadi syarat rujuk bagi suami yang pertama tadi. Andai kata suami kedua dicerai isteri dia, suami pertama masih tidak boleh rujuk. Kerana kan suami yang kedua itu umurnya belum sampai 12 tahun. Ya. Baik.
Itu syarat yang ketiga. Ada pun syarat yang keempat daripada 5 syarat, tolak. Lepas isteri ni bercerai dengan suami pertama, dia kahwin dengan suami yang kedua. Ya. Kemudian dia bersama dengan suami yang kedua. Setelah bersama dengan suami yang kedua, ditolak, dicerai oleh suami yang kedua. Kalau dia tak tolak, tak boleh. Dia paksa ke, tolak tak sah kalau atas jalan paksa. Baik ke cerai ni? Tidak ke bunuh. Suami yang kedua pun takut dicerai. Masih tidak boleh nak kahwin dengan suami pertama. Walaupun ditolak, kerana tolak itu tidak terpakai. Kerana dia dipaksa. Ya? Jadi tolak yang betul-betul lah, yang disah di sisi syarak, ya, tanpa paksaan. Setelah ditolak oleh suami yang kedua, tunggu sampai habis iddah, ya. Habis saja iddah, bolehlah kembali kepada suami yang pertama sekiranya kedua-duanya bersetuju untuk nikah semula. Baik. Apa hikmahnya, tuan-tuan, ya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Taala? Aturan yang Allah buat ni sebenarnya nak mengajar kita supaya lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Sentiasa menjaga batas-batas agama, dengan sampai ikut hawa nafsu. Ya, kita semasa marah, ya, kadang-kadang melampaui sehingga pemikiran kita ni tidak dapat, ya, kita kontrol. Kadang-kadang kita terlepas saja sampai tolak 1000. Tolak 3. Sedangkan dia tidak fikir, ya, akibat selepas tu. Dalam keadaan marah ni, ya, tak waras. Jadi dia tak boleh fikir. Jadi dia melanggar je. Walaupun tolak tu sah, tapi satu perkara yang paling Allah tak suka. Ya. Jadi nak ajar sikit. Bila dia nak kembali, ya, bila dia tolak tu kadang-kadang datang penyesalan. Rasa menyesal, rasa nak kembali, ya, pernah berlaku pada sahabat, kita akan bincang nanti. Ada seorang perempuan, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anha, dia diceraikan oleh suaminya Rifa'ah, ya, Rifa'ah bin Wahbi al-Qurazi. Kita akan bincang nanti. Ya, dia bila dicerai, dia kahwin dengan suami baru. Tiba-tiba suami baru ni tak sihat. Maka baru dia akan nampak, oh, kebaikan suami pertama. Dia nikmat Allah Ta'ala ni, kita ketika nikmat bersama dengan kita, kadang-kadang kita tak dapat rasa. Tapi bila Allah tarik balik, baru kita nampak, Allah, nikmat rupanya. Baru dia gaduh nak cari balik. Ya. Jadi, dengan sebab tindakan tadi tergesa-gesa dan kadang-kadang ikut hawa nafsu, jadi bila dia menyesal dan nak kembali, maka Allah nak ajar, nak didik. Denda sikit. Ya. Letak 5 syarat tu, supaya orang lain jangan ikut perangai dia, supaya lebih berhati-hati. Ya. Tu kalau suami kedua nak cerai. Kalau suami yang kedua tak nak cerai, kita tolaklah dia sampai ke mati. Ya. Dia kehidupan dunia begitulah, tuan-tuan, ya. Ada asam garam kehidupan, ya. Terutama dalam berumah tangga ni, banyak ujian-ujian dia. Ya. Kerana Allah nak uji kita. Kadang-kadang ujian tu datang daripada belah pihak suami, kadang-kadang datang daripada pihak isteri, kadang-kadang kedua-dua bermasalah. Kadang-kadang kedua tak ada masalah pun, tapi dia dengki di orang, disihir dan sebagainya. Ya. Maka Allah Ta'ala beri jalan keluar. Ya, boleh tolak, tak ada masalah. Allah tolak dia bukan sesuatu yang haram pun. Sekiranya dah tidak ada jalan, setelah kita berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga, tetapi, ya, takdir Allah. Kerana ajal maut, jodoh semua tu Allah yang tentukan. Ya, ada jodoh, kemudian jodoh berapa lama Allah tentukan. Orang yang, kata Allah Ta'ala, tidak menimpa akan kita sesuatu itu, melainkan semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wala yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kita melainkan semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya kita nampak kesilapan ya pasangan kita. Hakikatnya daripada Allah Taala untuk menguji kita. Ya. Jadi sekiranya rumah tangga itu tidak boleh diselamatkan, tak apa, Allah beri jalan. Ya, jalan. Ya, sebab tu kadang-kadang tolak ni ada kala tolak lebih baik daripada rujuk kembali. Dan kadang-kadang rujuk itu lebih baik. Tolak yang lebih baik itu macam mana? Sekiranya suami itu tidak dapat ya dan mendatangkan keadilan, memberi keadilan kepada isteri. Kalau masih bersama isterinya kadang-kadang didera. Ya. Kadang-kadang isteri terseksa bagaikan apa nama? Panggil apa? Tambak tak bertali ke apa? Istilah orang tua-tua dulu. Ya. Jadi dalam keadaan begitu, daripada terseksa, dia datangkan dosa, dia panggil zalim. Maka waktu itu eloklah suami lepaskan. Kalau dia rasa dia dah tak ada kemampuan. Ya. Begitu juga kadang-kadang daripada pihak isteri, ya, suami ni baik, soleh. Tapi isteri pula masalah. Setelah ditegur berkali-kali, ya, enggan juga berubah. Penuh dengan kemungkaran. Suami ni kalau tak tegur isterinya, suami dayus. Ya, dibiarnya isteri tak tutup rambut. Ini semua tanggungjawab suami. Tanggungjawab ibu bapa bila ada anak. Kena pastikan isteri, anak-anak kita ada kepahaman agama. Tunduk patuh perintah Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan isteri-isteri kita terdedah auratnya, rambut tak tutup. Kadang-kadang tutup rambut, tengkuk pula nampak. Kadang-kadang tengkuk elok dah tutup. Lengan baju pula, pakai t-shirt aja, lengan keluar. Mana auratnya tidak sempurna. Wajib suami suruh tu. Kalau dibiarnya, berdosa suami, panggil suami dayus. Jadi kalau suami ni dah tegur berkali-kali, isteri enggan juga berubah. Ya, kadang-kadang sampai satu tahap suami pun dia ada tahap kesabaran juga. Kalau dibiar berdosa, kalau ditegur melawan. Kadang-kadang dibimbami takut terlajak pula. Kan? Tak pasal-pasal kena telidera pula. Jadi waktu tu suami ni ada pilihan juga. Bolehlah dilepaskan demi nak menyelamatkan diri daripada terjatuh ke dalam kezaliman dan ke dalam kedayusan. Ya. Maka Islam benarkan tolak itu halal walaupun Allah tak suka. Di dalam keadaan tertentu kadang-kadang dibenarkan. Ya. Bahkan lebih baik lagi. Baik. In zanna an yuqima hudud Allah. Jika zan makna yakin ataupun hampir kepada yakin. Kedua itu bahawa mendiri kedua-dua akan segala had hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya setelah suami mentolak isteri dengan tolak 3 tadi, tolak bain kubra, dan setelah mencukupi 5 syarat yang kita bincang tadi, maka suami isteri tadi bolehlah kembali rujuk dengan akad nikah barulah. Sekiranya mereka zan ataupun meyakini setelah mereka akad nikah semula jadi suami isteri, mereka mampu mendirikan rumah tangga atas mengikut kehendak acuan yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Tapi kalau nikah jadi balik wa asal balik asal, ya, dan dia pun yakin ni kalau nikah jadi balik ni, maka itu tidak digalak untuk kembali merujuk. Ya. Bahkan menimbulkan tomahan pula. Yang tadi kalau dia boleh jaga had-had Allah Ta'ala, elok rujuk untuk tolak tomahan. Sebab kalau dia biar terus tidak rujuk, datang timbul tomahan, orang akan caci. Kadang-kadang isteri ni dia buka aib suami, suami pula buka aib isteri. Masing-masing, ya. Jadi bila rujuk balik nikah semula,
tertutuplah aib-aib itu. Maka jadi rujuk kembali akad semula itu lebih memelihara daripada tomahan. Itu sekiranya kedua-duanya yakin kalau mereka kembali semula, mereka mampu mendirikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau isteri tadi kembali menjadi isteri solehah, boleh ikut cakap suami. Suami pula mana yang zalimnya apa tu, kembali berlaku adil. Ya, kalau dia rasa boleh ada berubah begitu, elok nikah semula. Ya, tapi kalau dia rasa aku takkan berubah kalau aku nikah pun, maka janganlah, akan kembali berlaku kezaliman demi kezaliman lah pula. Ya. Tilka hududullah. Bermula yang demikian itu, segala yang tersebut ialah segala had hukum Allah Ta'ala. Daripada segala syarat-syarat tadi, ya, hukum hakam berkaitan dengan rumah tangga dan juga hukum hakam yang lain. Ya, segala had-had Allah Ta'ala itu yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Menyatakan Allah Ta'ala akan dia bagi segala kaum yang mengetahui takbir mereka itu. Jadi orang-orang yang berilmu, mereka akan mengambil, ya, segala had-had hukum Allah Ta'ala untuk jadikan pedoman sempadan dalam kehidupan. Ya, jadi mereka jadi panduan mana yang boleh pergi, mana tak boleh pergi, mana boleh langgar, mana yang boleh buat, mana tak boleh buat. Maka ni mereka tidak akan langgar. Super SOP lah tuan-tuan. Ya, Allah buat had-had hukum hakam ini nak pelihara kita. Ya, daripada kemudaratan. Ini boleh, ini tak boleh. Ya, tiba-tiba langgar dia. Jadi dia akan mendatangkan mudarat demi mudarat. Jadi orang yang taat ikut segala hukum tu hanya orang yang mengetahui. Dia mengetahui hukum itu sebenar pada Allah dan tidak ada hukum lain yang lebih sempurna melainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah yang mencipta kita. Bandingan je tuan-tuan, seperti mana orang yang mencipta kereta. Kita beli kereta. Ya, kereta apa? HRV ni, HRV contoh. Kereta tu pakai minyak petrol. Dia ada manual dia. Ya. Bila nak servis, minyak apa nak pakai. Jadi kita beli ni, walaupun dah jadi milik kita kereta tu, kita tetap ikut apa yang disarankan oleh pencipta dia. Sebab dia lebih tahu apa yang dicipta. Bila dia suruh guna minyak petrol, kita gunalah minyak petrol. Rasa tak ada lagi kat dunia ni orang nak tukar minyak. Beli apa aku, kereta aku. Aku nak guna minyak gas pula. Atau nak guna air kelapa. Dia kerja ladang kelapa. Tukar petrol bubuh air kelapa. Itu orang gila nama dia. Ya. Dalam bab ni semua pakat yakin pada pencipta dia. Pakat tunduk, patuh. Ya. Kalau petrol lah. Tak pernah rasa nak tukar. Kalau diesel lah. Tak pernah nak tukar. Sebab apa? Sebab masing-masing yakin. Bila mana penciptanya letak manual itu, maka itulah yang sepatutnya, sebab dia lebih tahu apa yang dicipta. Maka begitulah kita sebagai hamba yang dicipta oleh Allah SWT. Ya, Allah Ta'ala bukan hanya mencipta kita, bahkan Allah turunkan panduan kehidupan di muka bumi ini supaya kita duduk dalam keadaan sentosa, harmoni, aman damai, sejahtera. Ya. Jadi orang yang berakal, dia akan ikut. Dah tentulah apa Allah tetap itu terbaik untuk kita, kerana dialah pencipta kita. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita cuba nak mengubah apa yang Allah tetapkan. Ya, Allah kata ni boleh, kita kata tak boleh. Allah wajibkan, kita kata tak wajib. Allah kata haram, kita langgar juga. Ya. Umpama kereta tadilah. Ya, boh petrol, tak nak boh diesel juga. Terbakarlah kereta tu, ya, berasap. Maka begitulah kehidupan kita. Akan berasaplah kehidupan kita. Ya, penuh sengsara di mana berlaku hari ini. Ya, ujian demi ujian, bala demi bala, lantaran dosa-dosa kita di muka bumi ni kepada Allah SWT. Ya, kerana Allah pernah berfirman, "Man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma."
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Man a'rada an zikri. Sesiapa yang berpaling daripada zikri. Zikri di sini maknanya agama aku. Al-Quran, ya, hukum syarak. Berpaling tak nak ikut. Macam tadi, ya, ketelak manual kata guna petrol tak nak ikut, nak tukar diesel. Ni Allah kata wajib tutup rambut, tak nak tutup dia. Ya. Allah suruh pakai seluar panjang, tak nak dia, pakai seluar ketuk juga. Ya, nampak lutut keluar. Kadang-kadang seluar tu kaki besar dah pendek. Bila dia duduk, macam-macam benda terkeluar. Ya. Jadi siapa yang tak nak ikut agama, lari daripada panduan yang Allah turunkan kepada kita, maka Allah warning, fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, apa saja musibah yang menimpa kita adalah kerana tangan-tangan kita sendiri. Ya, perbuatan kita yang lari daripada had-had agama Allah Subhanahu wa taala. Tu di dunia Allah akan sempitkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat besok mereka akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Ini orang yang lari pada agama. Yang lari pada agama ni secara khususnya orang kafir lah. Namun boleh juga, ya, secara umumnya siapa saja yang lari pada agama. Ya. Di dunia Allah sempitkan hidup penuh sengsara. Di akhirat besok Allah bangkitkan, himpunkan dia a'ma, dalam keadaan matanya buta. Bayangkan tuan-tuan, di tengah pada mahsyar yang penuh, ya, kepanasan, huru-hara, ya, seluruh manusia berkumpul di situ. Sejak zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat, jin dan manusia berkumpul kat situ. Ya. Tiba-tiba dia bangkit pada kubur tu, dalam nak menuju kepada mahsyar tu. Ya. Mata buta tuan-tuan. Meraba-raba. Ya. Bahkan orang kafir ni bukan setakat buta saja. Mereka berjalan dengan muka. Kerana orang bangkit daripada kubur nak menuju ke mahsyar ni dalam 3 keadaan. Pertama, orang yang berkenderaan. Bangkit daripada kubur nak ke mahsyar, naik kenderaan. Tengok ulama kata kenderaan tu ialah binatang-binatang korban tu. Ni nak betul korban ni. Eloklah kita korban, ya. Supaya esok jadi kenderaan kita. Ya. Pilih yang gemuk-gemuk. Ya, ni kita nak makan pilih yang gemuk, nak korban pilih yang kurus pula. Jadi qabil lah. Ya. Setengah tu pula pilih yang murah. Kalau kita dah mampu, lainlah kalau kita tak mampu, tak apalah, tak mampu tu cari yang mampulah. Dia bukan nak cari yang murah, tapi itu dia mampu. Tak apa, tak masalah. Ya. Asalkan buat. Tapi sekiranya kita ada kemampuan yang gemuk, yang sihat, yang lebih baik, buatlah lebih baik. Kerana itu dia yang kita punya. Ya, harta kita sebenar, hati kita infakkan, yang kita korbankan. Jadi orang bangkit pada kubur dalam keadaan pertama dia berkenderaan. Ya, setengah ulama kata kenderaannya ialah binatang-binatang tadi. Ya. Yang kedua, mereka yang berjalan kaki. Tak ada kasut, tuan-tuan berjalan kaki. Jalan tu bukannya dekat batu, 1000 tahun. Pecahkanlah habis kaki-kaki. Allah, macam mana kita je nak berjalan? Dah panas. Yang ketiga, berjalan dengan muka-muka. Dengan wajah-wajah. Kaki ke atas. Macam mana nak berjalan? Ya. Mata buta pula. Allahu Akbar. Ya. Kemudian, bila mana mereka dibutakan oleh Allah Ta'ala daripada mahsyar, mereka komplain Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Rabbi, hai Tuhanku, mengapa kau himpunkan aku hari ini buta? Dulu aku boleh lihat elok je mata aku. Ya.
Makit-makit buta. Apa salah aku? Ha. Tengok orang yang suka komplain sampai ke akhirat dengan Tuhan pun dia komplain. Dia tak nampak kesilapan diri dia. Ya, dahsyat orang yang ingkar dengan Allah ni, hati tu dah dipeteri. Dah ditutup, tegur macam mana pun dia tak nampak kesilapan diri. Allah turun bala demi bala. Ya. Tak juga nak dekat kepada agama Allah Ta'ala. Masih nak dengan maksiat-maksiat dia. Patutnya dalam keadaan Allah uji kita, contohnya hari ini dengan COVID, ya, angka setiap hari naik, tak pernah turun. Patut berdoyun kita hampir kepada Allah. Ya. Walaupun masjid tak boleh hampir, di rumah masing-masing lah. Ya. Tutuplah maghrib tu TV tu, duduk ketika sembahyang tu. Perbanyakkan zikir, banyak baca Quran, masing-masing buat. Ya, supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat. Dengan ada rahmat, dengan sendirinya bala-bala itu terangkat. Kerana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu tempat di dunia ni, ya, semua bakat beriman, bertakwa, la fatahna, ya, Allah guna lam tidak itu. Ya, sungguh aku akan buka bagi mereka itu barakat. Allah gunakan jamak, banyak keberkatan-keberkatan. Minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. Ya. Keberkatan bila berkat turun dan tentulah tidak ada bala. Kerana bala dengan keberkatan ni dua yang bertentangan. Umpama sihat dengan sakit. Bolehkah kita kata aku alhamdulillah sihat, cuma sakit je? Turun tuyul nama. Ya. Jadi orang kalau duduklah rahmat, dia tidak ada bala. Kalau dia datang tu, walaupun bentuk berupa bala, itu bukan bala bagi dia. Itu percubaan nak naikkan darajat dia. Ya. Yang bala tu orang duduk dalam maksiat tu. Kena kat dia memang bala lah daripada Allah Ta'ala. Ya. Orang soleh, sebab bala ni boleh turun dia meratai. Terutama bila duduk tempat tu, kita tak tegur. Kita tak cegah mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Allah turun bala, dia rata habis. Tak kira kau orang baik tak baik, kena berlaku. Ya. Tapi kena dengan kepada orang baik ini, dia bukan bala sebenarnya. Itu teguran daripada Allah. Ya. Kemudian Allah nak naikkan darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kena kepada orang mungkar, itu memang azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang bertakwa, Allah janji kami buka bagi mereka keberkatan-keberkatan yang amat luas daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan agama Allah Ta'ala. Tadilah lari daripada agama. Ya. Tak nak ikut panduan-panduan agama dalam nak menyelesaikan masalah. Sedangkan masalah ni semua daripada Allah Ta'ala. Segala penyakit, segala bentuk-bentuk ujian daripada Allah. Maka dialah yang akan lepaskan kita. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia jalan keluar. Ya. Selagi tak bertakwa, jangan harap kita boleh jumpa jalan keluar. Usahalah, carilah macam mana pun. Akhirnya penghujungnya kita akan buntu. Ya. Sebaliknya kita bertakwa. Bila bertakwa ni bukan menafikan ikhtiar. Ikhtiarlah, berubatlah. Tapi berubat dalam keadaan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dalam keadaan kita yakin yang hanya Allah saja dapat keluarkan kita dari masalah ini. InsyaAllah Allah buka jalan bagi kita untuk keluar daripada masalah kita hari ini. Ya. Baik, kembali pada kita tadi. Tidak orang bangkit pada kubur dalam keadaan tiga keadaan. Ya, yang pertama dia berjalan berkenderaan. Yang kedua dia berjalan kaki. Yang ketiga dengan muka-muka mereka. Baik. Jadi orang-orang yang berilmu, mereka tahu, ya, manakah yang sepatut mereka buat dan mana yang sepatut mereka tinggalkan. Ya. Dan panduan itu diambil daripada keterangan Allah Ta'ala sendiri. Dengan Allah hantar, ya, rasul-rasul. Setelah rasul wafat, diganti oleh, ya, para sahabat tabi'in,
tabi'in sampai hari ini sentiasa ada orang menyuruh kebaikan, mengajak kemungkaran, tunjuk ajar kita. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu, mereka tahu ya kebenaran daripada Allah Taala, dia akan ikut. Ya, bila ikut maka insya-Allah muflihlah ya, dapatlah kejayaan dunia dan akhirat. Saya rasa tuan-tuan dah sampai waktu isyak ni. Jadi kita rasa tangguhlah ya pengajian kita untuk malam ni. InsyaAllah kita sambungkan datang pada ayat seterusnya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Ya, hingga akhir ayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.